Halo, apa khabar belaka? Akak duk mana? Akak masih lagi di Bacok. Okey, akak hari ni akan mari ke Akademi Nik Rashidin. Kita panggil Abang Isai semua tagat channel kita, tolong explain. Apa dia? Kita ni berada di Kampung Pantai Kandis, Bacok, Kelantan. Bacok kita masih lagi di Bacok ni. Bacok ni. Jadi di sini ni nama dia Akademi Nik Rashidin. Akademi Nik Rashidin ni ada gapo dalam ni? Kita tengok pas ni lah. Ada gapo dia. Tapi yang paling penting sekali sini kita ada muzium barang-barang lama. Barang-barang lama. Macam kuih ada. Lagi? Semua ada sini lah. Boleh tengok pas ni dalam. Termasuk rumah pun ada, rumah lama. Rumah homo dalam dekat 200 tahun. 200 tahun? Lebih. Kita lebih. tengok rumah Melayu lama deh. Rumah Melayu. Lepas tu dekat mana kita lah ni? Kita ni di Kampung Pantai Kandis dekat dengan Villa Daniela. Pantai Kandis. Pantai Kandis. Dekat dengan Villa Daniela. Villa Daniela Resort. Resort di Bacok. Di Bacok. So kita pergi tengok dalam. Okey, ikut akak dengan semua tagat. Okey. Okey, semua tagat. Ada gapo sini? Sini ni, kalau sini ni adalah dipanggil muzium lah. Dalam ni ada dipanggil galeri. Galeri tu ada apa dia? Ya, barang-barang khazanah lama. Daripada kerajaan Langkasuka dulu. Lama tu. Lama lah. Khazanah ni. Ni rumah Honda lah. Rumah Honda. Okey. Sana ni, ni kita panggil ni panggil rumah Terengganu. Mana? Ni, rumah ni. Besar tu. Ni besar ni dipanggil rumah Terengganu. Kalau boleh pas ni kita masuk owner ni boleh masuk sekali kita buat tour dalam tu sekali. Ni rumah lama. Ni sekali dengan rumah lah. Rumah owner lah. Rumah owner. Tengok tu. Kita nak tunjuk tu. Dia. Perahu dia panggil perahu skoci. Skoci? Ni nak Skoci panggil ni macam kuih koci lah. Kuih koci dia. Ni perahu ni layar ya. Ni perahu apa dah? Ni nama dia perahu skoci. Skoci. Macam kuih koci lah. Macam kuih koci. Ini adalah perahu nelayan yang ada di pesisir pantai Kelantan dan Terengganu, terutama di Bacok, Pasir Putih dan di Terengganu, di Besuk sampai ke Kuala Terengganu lah. Ni skoci ni. Skoci. Lah ni kita jarang nampak ni orang sini, tapi ada lah, masih diguna pakai lagi lah. Ni barang lama ni. Barang lama dia. Barang lama. Okey, kita nak masuk rumah lama tu. Kita masuk bawah rumah lama tu dia ada barang-barang lama juga ni. Barang hot rare lah. Okey, kita pergi dah. Kita tengok. Kita berada di bawah rumah Terengganu ni. Bawah ni ada bermacam-macam alat pertanian lah yang digunakan oleh orang Kelantan zaman dulu. Kelantan, Terengganu, Pantai Timur lah. Ni nama dia bajok. Ni bajok ni. Kubah kebah. Kubah dulu ni. Barang lentok akar dah semua bakar kubah besi. Mesing. Ni semua ni panggil sekak. Ni hore ni Tenggala. Tenggala ni digunakan untuk kubah lah. Kubah gapung untuk bajak sawah. Bajak sawah. Ni sekak tangan ada. Benda-benda lama di akademi ni ya. Lesung tangan. Lesung tangan. Ni pak ikan-ikan ni. Tempat ikan-ikan ni dipanggil apa dia? Sokok. Bubu. Sokok gitulah. Ni kalau belakang ni. Kena ada bagi lama. Ni. Ni paling rare sekali ni ni. Dia panggil apa dia panggil? Apa? Sakok. Sakok air. Pak air telur lah. Air telur dah. Air telur. Dulu air telur kita nak ambil telur mudah lah. Lah ni tak ada dah. Lah ni air lah ni dia telur pasir. Air lah ni boleh ada rebel. Ada lagi rebel. Dulu ni lah. Sakok air. Benda-benda lama ada sini ni. Boleh nampak tak? Okey. Nampak lah. Okey. Kita bersama dengan owner Puan Rosnawati di akademi ni. Tolong apa khabar Kak? Baik, alhamdulillah. Kak tolong explain sikit tempat ni menarik, apa ada koleksi dia? Okey, terima kasih. Jadi di Akademi Nik Rashidin ni sebenarnya kita ada beberapa kita kata bangunan yang menarik lah.
Yang besar sekali yang utama tadi kita masuk tadi kita nampak bangunan tradisional lah. Rumah Terengganu. Rumah Terengganu. Dekat 200 tahun dah yang tu rumah tu. 200 tahun? 200 tahun. Nanti kita ambil masuk dalam tengok-tengok. Jadi tu kita boleh tengok. Lepas tu dalam ni sekarang ni kita berada di, kita panggil Galeri Nik Rashidin lah. Dalam galeri ni kita ada sebenarnya bangunan ni telah dijadikan untuk pejabat kita. Kita punya resource center, ada dewan juga bawah ni yang mesyuarat, dan juga galeri yang mana kita menempatkan koleksi dan karya-karya yang telah dihasilkan oleh Nik Rashidin lah. Nik Rashidin ni arwah suami lah. Okey. Jadi dalam galeri ni apa yang kita tempatkan adalah artifak-artifak budaya Melayu kita yang berasaskan kayu. Interesting. Jadi kat sini sebenarnya kita nak menceritakan tentang budaya Melayu, tetapi daripada sudut kita kata bahan-bahan yang berasaskan kayu. Mana kita ada bahan-bahan daripada sekecil-kecil acuan putu di dapur sehingga ke sebesar-besar bangunan rumah. Kita kata ada perahu dan juga alatan-alatan istimewa seperti dalam masjid atau mimbar, dan juga alatan-alatan diraja lah yang kita gunakan zaman dulu-dulu kala lah. Jadi beberapa sebahagian daripada koleksi-koleksi itu kita ada, dan koleksi-koleksi ini istimewa sebab koleksi-koleksi ini adalah datangnya daripada kawasan kita kata lebih kurang Terengganu, Kelantan dan Petani, di mana Petani itu adalah kita sumber seni Melayu kita kata pada pantai timur ni lah. Okey. So apa yang akak nak tunjukkan kepada kita? Jadi dalam galeri ni kita kata ada beberapa kita kata artifak yang utama lah. Jadi kita boleh tunjukkan satu artifak budaya berkaitan dengan raja-raja. Yang kedua item budaya yang berkaitan dengan orang-orang Islam lah, orang Melayu Islam. Lepas tu kita ada senjata Melayu lah yang dihasilkan oleh arwah, daripada masuk pada kita kata senjata biasa, parang, badik, lembing dan sebagainya, sehingga kepada yang utama tu keris, dan keutamaan arwah ni adalah keris tajung. Boleh tunjuk lah? Boleh. Jadi kita tunjuk sebab akak sendiri pun tak tahu ke apa dia keris Tanjung. Boleh. Kita tunjuk yang pertama yang sebelah kanan sini sebelah kanan. Sini. Ini cantik ni. Yang ni. Ni mesti lama ni. Yang ini kita panggil burung gagak sura nama dia. Gagak kan ni? Bukan burung gagak, tapi dia adalah mitos kepada kita kata Garuda. Zaman-zaman dulu kalau kita kata apa benda kesenian tu biasanya dia berkaitlah dengan kefahaman, kepercayaan kita lah. Jadi macam ni dia buat burung kenaikan di raja, dan setiap istana zaman dulu mesti ada seekor ni. Ni diletak di mana ni? Dia akan disimpan di tempat yang khas. Bila sampai ketika misalnya bila anak raja tu nak diadakan upacara bersunat atau berjawi kita katakan di sini. Berkatan. Jadi inilah dia kenaikan dia. Macam kalau sekarang kita tengok ada kereta kuda ke, ataupun sekarang kita panggil kereta kan. Jadi ini kita kata alat untuk perarakan lah. Berarak. Jadi ada kepala dengan ekor saja, tapi biasa badan dia akan bina dengan macam tandu ataupun kerusi kat situ untuk dimuatkan 1-2 orang ke, tengoklah berapa orang. Macam kereta lah. Kereta super kereta lah. Kenaikan lah. Sebab tu kita panggil dia kenaikan lah. Kenaikan. Jadi, dia sama ada ni dalam bentuk burung Garuda, ataupun kalau kat bawah tu dia adalah kita kata hybrid lah antara lembaga ataupun kita kata gajah yang berbelalai dengan naga, mitos lah ni. Mitos. Itu idea, itulah untuk ataupun bila pertambalan sultan kita akan gunakan juga. Burung ini zaman dulu untuk berarak lah, sebab bila berarak maknanya daripada satu tempat ke satu tempat tu nanti akan ada dia punya iringan tu lah, dia punya hadiah-hadiah dia, alat-alat permainan dia, semua-semua sekali upacara dia lah. Dia ikut sekali lah, sebab tu dia kenaikan lah. Ni lepas tu yang ni kita kata alatan, kita kata upacara berkaitan dengan istiadat orang Islam lah. Kita kata yang ini adalah mimbar masjid. Mimbar masjid, dan masjid ni adalah mimbar masjid langgar yang lama. Sebab kalau kita tengok sekarang ni ada masjid langgar yang baru yang mana arwah juga yang hasilkan,
Tapi yang ini yang lamanya sebab arwah tolong simpankan lah. Untuk galeri untuk semua orang boleh nampak lah. Disimpankan sebab masa selesai masjid tu disiapkan, mimbar ni macam simpan dalam store, tak ada orang tahu pun. Jadi dia tolong simpankan lah. Ini yang ketuk-ketuk tu. Yang ni kertuk kita panggil, kertuk masjid. Bukan kertuk kelapa untuk bunyi-bunyian tu. Dia bunyi-bunyian juga, tapi ni untuk masjid lah, untuk menandakan waktu. Nangka wood. Kayu nangka. Ya, betul. Dia buat daripada kayu nangka sebab kayu nangka adalah kayu yang sesuai untuk alatan sebab kosong dalam tu. Sebab bila kita lubangkan dia dan kita ketuk, gema dia tu. Sangat sesuai lah kalau kayu nangka semua. Kalau biasa benda berbunyi-bunyi macam kayu nangka. Pakai kayu nangka juga. Faham. Bunyi-bunyian lah. Faham. Okay. Ni macam bagus je, cantik je apa ni? Katil apa ni? Ini katil di Raja Petani. Patani? Patani. Yang mana kalau kita katil ni idea macam apa ni, kita kata design reka bentuk Cina, tetapi reka bentuk ukiran dia tu adalah ukiran Melayu lah. Yang mana bunga-bunga kita tahu bunga kerak nasi. Bunga apa? Kerak nasi. Kerak nasi. Ataupun kita kata tikan seladang lah kalau dekat sini. Bunga-bunga ni tu ada yang ini ini adalah program yang kita buat di Akademi Nik Rashidin untuk menunjukkan bahawasanya kita cuba memekalkan tradisi pembuatan, misalnya macam kita nak buat sirih junjung kan, macam mana sirih junjung yang mentradisi dululah. Lepas tu kita ada alatan acuan putu yang kita jadikan tepung semangat, ataupun pulut-pulut lah kalau kita tengok yang kat sana, pulut semangat. Iaitu adalah semua bahan-bahan yang kita gunakan untuk ada istiadat bertunang dan berkahwin lah, dan tepak sirih. Tepak sirih mesti ada lah. Mesti ada dan zaman dulu. Dan kalau di Kelantan Petani ni kalau kita tengok biasanya bentuk bulat. Ni panggil apa? Yang ini adalah sirih junjung ataupun ni kalau peranakan Cina Kelantan, kalau dia hantaran, dia kena ada benda ni juga. Betul, sama juga. Mana budaya tu samalah kita orang katakan. dulu pun makan sirih juga kan. Betul, budaya sirih. Okey, menarik. Jadi kalau kat sana tu kita kata banyakkan peralatan mainan lah. Yang ini kalau kita tengok ni pun unik juga. Ni apa ni? Ini adalah kita panggil hobi permainan masa lapang. Yang ni jebak puyuh. Jebak sarang puyuh. Bukan sarang, dia jebak. Jebak mana perangkap. Perangkap. Perangkap untuk puyuh. Perangkap pun buat comel-comel. Kenapa comel-comel itulah kita kata seni orang zaman dulu lah. Kita kata untuk apa ni mainan dia. Dia ni favorite pastime mainan dia. Dulu tak ada Game Boy. Tak ada Game Boy. Betul. Jadi kita punya kukuran sebab budaya kita banyak menggunakan kelapa. Jadi setiap, tak kira lah dia bangsa Cina ke India ke atau Melayu, mesti ada kukuran. Dan kukuran kita unik ni sebab dia body je macam binatang, tapi kita tak lengkap lah. Kita tak ada bahagian kepala selengkapnya lah. Itu sebab kita kefahaman lama kita lah. Ya, faham. So ada bot kecil. Dan kita ada perahu kecil dan contoh yang besar boleh tengok kat bawah. Dan ini adalah sebahagian daripada alatan dalam perahu. Kita ada bangau, okok dan caping. Ini bangau? Ni kita panggil bangau, bahagian bangau perahu. Ini bangau okok, ni bahagian caping dia lah. Dan ni alatan-alatan yang ada lah dalam perahu. Dan kalau kita tengok bangau okok caping ni macam ni lah kalau kita tengok. Tempat duduk dia ke apa ni? Mana? Ni. Kotak ke laut. Kotak ke laut. Kotak ke laut. Dalam perahu ni dia ada kotak ke laut ni sebab ini dia punya toolbox. Kotak dia. Kotak berisi alatan-alatan dia lah, kail, tali. Boleh balik tu. Boleh buka. Tengok yang sana. Yalah, dulu kan angin, ombak, semua tu kan. Tengok yang ni cantik. Ni cantik ni. Duit boleh. Ni boleh. memang benda lama ke atau diukir? Tak ada. Semua yang ada kat sini adalah koleksi ataupun yang arwah ukir baru dia, tapi yang ni semua lama. Yang ni lunchbox. Lunchbox? Comel ni. Ini cepu ke laut kita panggil. Buka ke? Boleh buka? Yang tak boleh buka, ketat sikit. Sebab dia kena dah ikat gitu. Lunchbox. Ni kayu dia dapat satu tokol kayu, kita belah dua, lepas tu kita korek belah tudung dia dan kita bangkuk dia kat bawah, kita tutup dan kita ikat dengan tali ni untuk kita pegang. Okey ke? Masukkan nasi daging. Simple. Orang dulu lapik dengan daun pisang, letak nasi, sambal ikan kering, cukup lah. Yalah. Untuk perut je. Pantai tak? Dah ebuk tak? Lawa. Lawa boleh. Lawa.
Bukan makan sushi. Sushi Kelantan makan. Okey, jadi bahagian sini kita ada bahagian senjata lah. Oh, senjata. So kalau siapa nak masuk sini dia kena ada appointment lah kan? Jadi janji kat sini kena datang dengan temu janji lah. Appointment. Appointment. Ada bayaran. Ada bayaran kita ada package charge lah. untuk package untuk masuk kat sini dan juga boleh buat aktiviti lah sampai ada 1 hari ataupun Dan juga taklimat semua tu lah. Kita akan bagi taklimat dan lawatan dan galeri, museum dan juga persekitaran sebab kita juga design kita punya landscape semua tu ada sebab-sebab yang tertentu lah, pilihan-pilihan. So inilah keris kepala dia panggil apa? Keris Tanjung. Hulu Keris Tanjung. Hulu Tanjung. Tajung. 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 Oh, tengok tu. Kalau ni macam mana nak tengok keris tu Kelantan ke negeri lain ke? Susah sikit untuk orang yang tak biasa lah. Jadi memang kena tanya dengan pakar. Tapi cuma kita kat sini kalau kita tengok ada beberapa pilihan je lah yang kita letak dekat sini sesuai untuk kalau siapa yang nak lebih tahu lebih lanjut lagi kena pergi jumpa dengan Nik Rashidi lah, adik ipar lah yang masih membuat lah. Masih lagi lah. Masih lagi. Boleh menghasilkan. Senjata dulu-dulu. Kalau keris Kelantan yang ini. Ni keris Kelantan? Ni keris Kelantan. Keris Kelantan. Tengok ni. Tapi kena tengok daripada depan. Ni belakang dia. Ni belakang dia? Kita farming kat sini kita boleh nampak macam kita dekat-dekat lah. Puan ni yang ni? Yang ni comel ni. Ni keris panjang. Salah satu daripada contoh yang kita ada. Keris panjang kita panggil keris adat. Keris adat mana setiap adat orang Melayu dan raja-raja Melayu dia mesti ada keris ini. Keris ni bukan untuk berperang lah, untuk cuma untuk tanda kita untuk upacara lah Melayu kan, ada istiadat Melayu. Dan kalau kita tengok penggunaan dia sekarang tu masa macam convocation, inilah jenis keris yang kita pilih lah untuk adat convocation kita kata kan. Dia akan letak keris panjang macam ni lah, dia tak pilih keris-keris yang lain. Yang putih ni dari kayu ke? Yang putih tu adalah gading. Oh, gading gajah. Gading gajah. Kita ada beberapa contoh lagi yang lain kat sana. Okey, kita tengok ni. Menarik ni. Siapa berminat menarik ni? Ni contoh kita ada keris. Yang tu tajung. Ini tajung. Ini keris tajung. Tajung ni adalah keris lambang. Dia pun bukan untuk bertikam yang jenis besar ni sebab panjang masa untuk kita kata pertabalan upacara kita kata agung ke ataupun kalau nak pakai gading gajah bukan orang-orang biasa boleh pakai ni. Betul. Buat pun bukan mudah lah dengan gading ni sebenarnya. Yalah, nak cari gajah pun susah. Dan gajah yang kita pakai gajah gading yang di Asia lah, bukannya Afrika tu. Yalah. Sebab urat dia lebih halus lagi lah. Dulu susah nak cari ni kan. Gajah lokal ada lah. Tengok tu. Memang apa tu orang kata? Detail lah. Halus lah. Perbuatan dia. Kecek Kelantan kan halus. Halus. Dan kayu-kayu pun kayu istimewa lah kalau kita tengok dari sini. Kayu ni kalau kita tengok kayu kemuning, kayu kenaung, kayu sena untuk dia punya sarung. Sebab kayu-kayu ni lebih baik lagi daripada kayu cengal yang kita gunakan untuk rumah, perabot dan sebagainya. So tak sesuai untuk keris. Cengal tak sesuai untuk keris. Sebab cengal tu kita kira dia punya urat tu kasar. Ini lebih halus lagi dan urat dia lebih tapi cantik. Dia lebih keras jugalah. Dia keras. Tetapi dia ada apa kita kata urat yang lebih cantik lagi. Dan juga dia lebih halus. Jadi sebab tu kita boleh ukir. Senang ukir lah. Sebab kalau kayu cengal tu kita susah ukir nak dia ukir. bukan keras, susah. Kan? Dia ni sama keras juga tapi dia akan repih. Sebab dia tak boleh halus. Dia boleh repih lagi panggil. Faham. Pehek. Okey, sini kau dia. Super lah. Okey. Contoh-contoh lah. Yang bawah ni kita boleh tengok contoh. Kalau yang putih tu tak semestinya gading. Yang ni putih apa ni? Yang ni putih ni daripada Catmore. Catmore ni clamshell. Ni besar macam ni? Dia besar ni, shell ni besar gini. Ada pearl kat dalam tu kan. Ni mother ni. Itu besar gitu. Clam. Itu clam. putih. Oyster. Bukan, clam. Oyster nipis. Jadi yang ini putih dia macam tu kan, putih lebih cerah lagi. Okey, yang ini gigi gajah.
Ha? Gigi. Ni, apa putih ni? Yang belang-belang. Yang belang-belang macam ni. batu. Yang tu. Interesting. Okey. Lepas tu yang belakang tu adalah walrus punya gading. Apa dia? Walrus, anjing laut. Yang dia ada taring dia tu kan. Taring dia kata. Mana dia dapat ni? Itulah nak cakap. Dan itu baulah gading gajah. Jadi kita nampak 3-4 anjing laut tu. Macam mana dapat? Jadi, tempat ni kena pergi overseas. Bukan. Zaman dulu kita nak cakap ni tempat kita ni, kalau kita kata petani lah, tempat center dia kalau bahagian pantai timur ni adalah tempat entrepot lah kita kata untuk segala pedagang datang bertemu. Saudagar. Ya, datang bertemu. Jadi kita exchange barang-barang kita lah. Faham. Dan section ni kita ada barang-barang souvenir lah. Souvenir lah. Okey, molek. Terima kasih Kak. Sama-sama. Boleh ambil ke? Kita di rumah Terengganu, Kak tak? Ya. So sini ni orang buat galeri jugalah sebenarnya. Kat sini kita asalnya kita buat galeri, tapi sebab kita nak buat beberapa pembaikan kan, jadi kita olah semula lah kawasan ni. Kita nak renovate. So rumah ni tengok ni berapa tahun dah rumah ni? Rumah ni dekat-dekat 200 tahun dah. 200 tahun. Rumah Melayu lama nak tengok ni. Di sini dia tak pakai paku lah. Zaman dulu lah. Zaman dulu kita tak pakai paku. Tengok dia selit-selit, dia sambung-sambung. Masuk tanggam pemeti. Tapi rumah dulu pintu dia kecil lah, rendah ya. Apa tujuan kita ada pintu yang rendah kat bahagian kepala dia sebab bila kita berjalan melalui dia tu kita kena tunduk sikit. Tanda hormat kita kepada tuan rumah. Dan kalau di kaki bahagian bawah tu biasanya dia ada bendul. Tujuan dia untuk kita jangan kita kata jaga-jagalah. Berjaga-jaga. Jaga-jaga dengan apa tu perangai kita ke apa ke. Jadi melangkah bendul tu kita kata biasa kalau orang Melayu kan dilarang lah, patah larang lah sebabnya kalau tuan rumah tu tak mengizinkan kita masuk, itulah kawasan dia yang ditandakan dengan bendul tersebut. Tempat larangan. Yalah kadang-kadang itu makan nest itu gapo. Tengok ni. Kita mai sini ya. Dapur lama-lama. Bahagian dapur ni kalau kita tengok dia adalah untuk kegiatan aktiviti masak lah biasanya yang kita ada, dan kita makan pun duduk bersila. Ni atak senggora. Itu bumbung atak senggora. Yang dibuat daripada tanah liat lah. Okey, tengok tu. Tempat berangin. Molek ni. Rumah pandai ke Cina pun lagu ni, rumah Melayu pun lagu ni, zaman-zaman dulu. Sebab kita budaya kita sama kat sini. Penggunaan bahan-bahan yang kita makan tu sama. Yalah, benda-benda ni pun super je. Ya, betul. Cuba putu. Cuy putu. Buat putu. Kuih putu. Ni bukan putu mayam. Ni cebok. Untuk cebok. Telaga atau apa? Timber. Cetong pun orang panggil. Telaga, ada telaga lah zaman dulu. Ni kotak pelaut tadi. Kotak hat tadi tu. Kotak pelaut. Banyak di sini ni. Ada 3 rumah sini. Rumah ibu, rumah tengah, sini ada rumah ibu. Jadi kita langkah bendul tinggi sikit. Ini tinggi sangat ni. Langkah bendul. Ni tiai lama ni. Sepatutnya kita naik atas sebelah sini daripada serambi sebenarnya, tapi kita naik serambi dapur. Sebabnya serambi kita tak ada. Tengok tu. Lama. Rumah lama, comel kalau buat select balik ni. Jadi rumah ni kita panggil rumah tiang 12. 12? Tiang 12 sebabnya 1, 2, 3, 4 warna oranye tu adalah tiang. 1 baris, 2 baris, 3 baris. Jadi tiang 12. Jadi semua rumah macam ni tak. Rumah ibu biasanya tiang 12 dia besar sikit. Jadi perbezaan dia kalau tengok daripada segi tiang. Tadi tu tiang 6. Berarti ada tiang 9. Yang ini tiang 12. Jadi kalau kita tengok bahagian bumbung pula dia ada 2 lapis. Ada pemelih kat luar tu. Ada melih sebagai hiasan dia tu, kita tandalah. Jadi dalam rumah ibu ni yang penting antara yang soalan biasanya adalah antara dua ni mana satu tiang seri. Tiang seri. Yang mana dengan mana?
Jadi kat sini kita tak Dua. tentukan. Antara satu je, mesti satu je tiang seri. Tiang seri adalah tiang yang mula-mula didirikan oleh pada rumah ni lah. Dia adakan upacara lah dulu-dulu. So yang mana satu ni? Jadi kalau kita sekarang ni kita tak buat upacara yang super dulu tu, kita buat sembahyang hajat je lah. Jadi kalau kita dulu-dulu kita nak tahu mana tiang seri, biasanya kalau kita gali dekat bawah tiang ni, kita akan jumpa logam-logam lah seperti emas, perak, besi. Ditanam di dalam ni. Lepas tu kalau kita tengok pula dekat bahagian atas. So yang ni memang yang ni lah? Misalnya katalah saya tak cakap mana-mana. Misalnya kan. Jadi sebab kat sini kita tak buat upacara tu. Jadi kalau kita tengok bahagian atas antara alang dengan tiang ni akan jumpa banyak lapisan kain. Kain. Kita buat lapisan kain berwarna-warna lah. Dulu. Jadi kita tahulah itu tiang seri. Jadi macam kita sekarang kita tak buat upacara tu, kita buat solat hajat je lah. Jadi dulu dah ada bomo, dia ada zaman macam berbeza. upacara yang kita buat lah. Jadi itu yang utama pada rumah ni. Dan kalau kita tengok yang jelas, yang lain tu adalah bendul tu lah. Sangat besar lah bendul tu. Besar tu, tinggi tu. Tinggi dan besar. Lepas tu bumbung dia yang 2 lapis. Bumbung 2 lapis. Kalau kat luar tu kita nampaklah melih dia tu jelas. Hiasan dia kata pemilih macam pemilih penari Mok Yung tu kan. Yang tu. Dan yang lubang-lubang yang kita nampak tu sebenarnya itu adalah tempat ukiran. Bahagian sana, belah depan dan juga belah belakang ni lah. Dekat situ lah kita ada nama tuan rumah ni dan juga diukir tahun bila dia siapkan lah. Jadi ada ukiran dekat situ lah. Rumah ni asasnya adalah banyak cengal lah. Tetapi ada juga bahan lain yang digunakan. Misalnya kalau kat Jeriau yang ni kita dah ganti. Dulu pakai kayu belian. Jeriau nak sangkut bata. Sekarang ni kita tukar cengal Singora lah. tu. Bata. Sebabnya tuan rumah ni kita dimaklumkan bahawasanya dia seorang pedagang. Jadi dia boleh mendapatkan kayu-kayu. Kalau belian tu Borneo saja yang ada. Kita Semenanjung tak ada kayu belian. Jadi ambil dari sana. Ya, kayu yang terbaik di Borneo. Jadi dia orang berdagang kan. Jadi kayu tu senang dapat dan macam ukiran pun dia kita panggil ukir Jawa, bukan ukiran Melayu tempatan ni. Jadi maknanya dia dapatkan tukang dengan kayu jati daripada sana lah. Jadi rumah yang macam ni, siapa yang tinggal dekat rumah yang macam ni mungkin jadi orang apa orang dulu orang kaya. Ya, betul. Kan? Orang bangsawan ada gelaran dulu tak? Nama apa? Orang kaya gapo lah. Orang kaya. Lah ni orang kaya ramah. Datuk dulu-dulu lah. Bukan semua orang boleh ada rumah macam ni. Cuma orang yang kaya-kaya, orang yang ada kuasa sikit lah kan. Yalah, betul. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni sebenarnya cahaya datang tu memang kalau dulu lampu pelita tu lah kita katakan. Tapi dengan adanya ukiran, cahaya boleh masuk dan kita banyak tingkap kat sini. Boleh buka sebenarnya ada tingkap-tingkap. Jadi angin pun bagus. Angin pun bagus masuk. Misalnya kita ada yang rendah macam yang ini. Banyak tingkap lah. Banyak tingkap. Rumah ni ada buat apa-apa event ke apa tak? Ada. Biasanya kat sini kita buat upacara macam tu lah. Kita kata kalau kita nak nikah kahwin, buat bertunang ke majlis, kita buat. Dia boleh sini? Dia boleh sewa lah? Untuk sini, untuk kita boleh kita buat. Siapa yang anak dia belum kahwin nak bertunang boleh buat di sini. Boleh. Cari saya pun tak faham saya boleh buat ke apa? Untuk raya. Raya tak ada pay buat sini. Lepas tu kita main lemai. Jadi macam dulu-dulu menarik pintu ni kalau kita tengok dia pakai selak gini saja. Dan dia tak ada ensil kat sini. Tak ada ke? Ensil macam ni, macam mana? Sendi. Okey. Kan. Jadi kita masuk di kayu juga ni. Kayu juga. Puting, lubang, tu bawah ni pun ada puting dan lubang saja. Jadi dia tak ada ensil, yang besi tu lah. Ya. Sebab yang cocok tengah tu. Ya, untuk pegang lah kita dalam pintu kan. Yalah, zaman dulu lain dia pun ada. Semua benda daripada kayu lah kebanyakannya. Bagus lah. Banyak benda akak pelajari hari ni. Banyak benda. Dengan keris,
dengan apa tu yang burung gagak. Banyak benda. Banyak benda Jadi akak belajar. kalau datang di Akademi Nik Rashidin ni sebenarnya kita nak ceritakan pasal budaya orang Melayu zaman dulu-dulu daripada orang biasa, bangsawan dan raja-raja. Petani, zaman petani Zaman lagi. petani di Kelantan dan Terengganu. Dan kalau kita tengok dekat sini ni termasuk apa yang ada di dalam rumah dia, apa dia kulit bangunan rupa dia, dan di luar laman dia, apa yang ditanam di laman. Sebab di luar di laman tu pun kita tanam jenis-jenis yang sesuai dengan tukang, misalnya bunga-bunga yang wangi-wangian. Kemboja, kenanga. Kemboja banyak lah dulu kan. Ya, kemboja, sebab tu kita ada negeri nama Kemboja kan, orang Melayu, negeri Melayu. Kenanga, kemuning, kita kata melo. Ramai dulu zaman-zaman dulu nama melo. Betul. Jadi itulah bunga-bunga yang kita guna sebab dia aroma terapeutik lah sebenarnya. Dia tidak glamour sekata. Dulu tak ada mawar. Ada ke? Mawar tu datang daripada negara lain. Yang tu bunga mawar daripada luar, tapi kita ada yang lokal punya juga. Sangat manis bau dia. Kalau kita bunga ros yang sekarang tempatan. bunga-bunga international lah kan. Zaman betul. Tapi dulu lokal bunga-bunga tu je lah, kemboja. Melo. Tu faham. Yang tu dah. Okey, terima kasih Kak. Sama-sama. Okey. Kak, terima kasih. So, lain kali kita tengok ada group kita bawa mai sini dah. Okey, silakan. Okey, terima kasihlah bagi information yang bagus untuk hari ni. InsyaAllah. Okey, aku pun belajar banyak benda. Semoga kita dapat mengekalkan warisan kita lah kepada anak cucu cicit sebab ada banyak ilmu yang kita boleh Kalau tak pelajari. ada benda ni, anak cucu kita nak tahu apa. Betul. Sebab kena datang sini rasai. Dan zaman dulu-dulu tu, zaman Melayu dulu pun memang gemilang lah dia punya barang, artifak dia. Kita boleh tengok sendirilah artifak ukiran dia. Memang kita tak mampu buat sekarang. Ya, sebelum ni pun orang tak cara. Sebab semua buatan adalah dengan tangan. Kalau sekarang ni banyak kita guna mesin kan. Tapi dulu semuanya buat dengan tangan. Jadi semuanya adalah one off lah. Terima kasih banyaklah bagi detail information yang detail. Terima kasih banyak dah. Thank you. Terima kasih.